Baik, kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu. Bila kita bercakap berkaitan dengan kos sara hidup, bila kita bercakap berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya, keterjagaan berkaitan dengan kerjaya dan juga masa depan anak-anak muda dan juga anak-anak sekarang ini perlu diberi perhatian. Teknologi yang semakin canggih dicipta seiring dengan kemodenan dunia dan kemajuan teknologi memberi pelbagai kelebihan kepada manusia sejagat termasuk dalam aspek peluang pekerjaan. Dalam pemilihan kerjaya, kita harus mengenal pasti pekerjaan yang mempunyai permintaan tinggi dan menguasai kemahiran yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut untuk kekal relevan dalam pasaran kerja. Sebelum saya bersama dengan Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, Profesor Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan UMK, saya nak kongsi dahulu dapatan World Economic Forum berkaitan dengan pekerjaan sosial dan hijau untuk pembangunan inklusif dan juga ekonomi mampan. Apa yang dapat kita perhatikan dalam 10 negara pekerjaan sosial, 64 peluang dan juga 64 juta pekerjaan dengan 37% adalah keperluan sektor yang dimahukan dunia. Apa yang dilihat keperluan sektor paling utama dengan tuntutan 33 juta peluang adalah berkaitan dengan kesihatan, seterusnya 21 juta adalah berkaitan dengan pendidikan, penjagaan sebanyak 10 juta, penjagaan peribadi dalam perkhidmatan kesihatan adalah 18 juta dan juga jagaan kanak-kanak, pembantu guru dan juga guru pembelajaran kanak-kanak adalah sebanyak 12 juta dan juga 9 juta untuk guru sekolah rendah dan juga menengah. Ini adalah sektor fokus dalam kerjaya masa hadapan yang kita dapat saksikan apa yang ditulis ataupun dinyatakan dalam World Economic Forum. Dan seterusnya, ini adalah sektor keperluan hijau dalam kita melihat kepada pembangunan inklusif dan juga mampan. 12 juta mewakili 66% pekerjaan diperlukan dalam kemahiran pekerjaan hijau. Apa yang dimaksudkan dalam pekerjaan hijau adalah sektor-sektor berikut. 11 juta dalam pertanian dan juga perhutanan, infrastruktur 480,000, dalam sektor kerajaan 160,000, tenaga melibatkan 50,000 peluang, pembinaan alam sekitar 80,000 dan juga jurutera alam sekitar awam dan kimia adalah 70,000. Apabila kita bercakap berkaitan dengan hijau, terkait rapat adalah berkaitan dengan climate change dan sebagainya untuk memastikan negara terus inklusif, keadaan ekonominya baik dan juga mampan dalam segala aspek yang kita perlukan. Jadi seterusnya Profesor Dr. Balakrishnan, Profesor Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan UMK bersama saya menerusi dalam talian. Selamat petang, Prof. Selamat petang, Cik San. Apa khabar? Baik. Pertama sekali, Prof, ini adalah penting dari dapatan dan juga data yang saya kongsikan tadi. Apabila kita bercakap berkaitan dengan pantau kerajaan baharu, kerajaan perlu melihat kepada kerjaya masa depan yang lebih baik kepada anak-anak muda dan juga kanak-kanak ataupun sesiapa sahaja pada ketika ini. Apa yang perlu dilaksanakan dan perlu dilihat apabila kita bercakap cabaran untuk memenuhi kehendak kerjaya masa depan ini, Prof? Okey, terima kasih kepada Cik San. Daripada data yang ditunjukkan tadi, saya rasa kita perlu melihat balik polisi yang sedia ada lah dalam sistem pendidikan dan juga sistem sumber manusia sedia ada, sebab dia berkaitan dengan kerjaya masa depan. Jadi banyak kerja-kerja yang ada sekarang ni mungkin tidak ada lagi dalam masa 10 hingga 20 tahun akan datang. Sebab tu World Economic Forum telah menjangkakan beberapa pekerjaan, juta-juta pekerjaan akan diwujudkan dalam sektor-sektor seperti dinyatakan tadi, kesihatan, pendidikan dan sebagainya. So dalam konteks hari ini, saya rasa satu perombakan polisi yang besar perlu dilakukan kerajaan pada hari ini, tetapi dia melibatkan beberapa kementerian-kementerian. Jadi sebab tu saya harap Perdana Menteri kita mesti duduk dan berbincanglah dengan semua kementerian itu. Dan sebab satu polisi dalam suatu negara itu akan datang daripada kerajaan. Bagaimana employer dan juga pekerja bersedia dengan masa depan, dan juga kita juga bincangkan kepada masa depan anak-anak kita dalam kerja yang baru akan diwujudkan. Untuk perhatian Encik Ihsan, baru-baru ni kami ada buat satu kajian tentang green job lah. Sebab kajian tentang green job ni tak banyak dekat Malaysia. Sangat kurang, data memang kurang. Jadi baru ni didapati banyak syarikat-syarikat gergasi
dan juga syarikat yang GLC company seperti Maybank dan banyak bank-bank telah bersedialah untuk kerjaya ini dan juga saya rasa green job ni satu konsep yang sudah ada sudah berapa tahun lalu, tapi sekarang kini dia bertambah hebat dibincangkan. Jadi berkaitan dengan green job ni saya rasa peluang-peluang pekerjaan yang sedia ada sekarang ini mungkin tidak ada pada masa akan datang. Yang kerja-kerja tradisional mungkin akan hilang. Sebab kita ni ke arah selepas climate change dan juga lihat kepada keadaan berlaku dunia hari ini, semuanya pergi ke ke arah hijau lah. Seperti even automotive industry kita nampak mereka telah ke arah itu banyak yang pakai elektrik dan juga gas dan sebagainya. Dan juga kita nampati di pejabat-pejabat kerajaan banyak gunakan paperless, tidak ada kertas dan sebagainya. Jadi kita dapati beberapa kerja-kerja baru akan diwujudkan. So dalam konteks ini apabila kajian kami awal finding menunjukkan bahawa banyak pekerja dan juga orang muda mereka belum tahu tentang apa itu green job tu dan apakah impact besar kepada negara kita. So saya pasti dalam beberapa tahun akan datang ini perkara ini akan menjadi satu fenomena yang normal, yang baru, dan ini telah terjadi selepas COVID-19 Kenapa ini berlaku selepas post COVID-19? Banyak pekerjaan-pekerjaan yang sedia ada perlu dirombak balik. Itulah kita sekarang telah mulai ramai yang bekerja dari rumah. Jadi walaupun itu berlaku tetapi polisi yang sedia ada mesti membantulah. Itu saya kata tadi mengatakan banyak kementerian ini kena duduk bersama. Tidak boleh satu kementerian ada satu polisi yang menuju ke arah green job ataupun ke arah peluang pekerjaan masa depan. Perlu diadakan satu interaksi antara kementerian dan alam sekitar, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sumber Manusia. Semua tu kena duduk bersama. Jadi kalau tidak, dia macam kita akan berbincang lagi isu yang sama akan datang. Jadi kita akan terlepas dalam arena perkembangan ekonomi dunia yang begitu pesat sekali. Jadi negara-negara yang telah bersedia tu mereka sedang merancang apakah perlu fasiliti yang sedia ada dan bagaimana untuk depan. Jadi dalam sistem pendidikan rombakan kena buat. Tidak boleh kita menggunakan sistem silibus yang lama. Tidak boleh kita mengajar benda-benda yang tidak berlaku pada masa kini dan akan datang. Jadi semua itu memerlukan satu polisi besarlah. Dari saya rasa satu convention yang besar perlu diadakan di negara kita dengan menjemput pakar-pakar dari luar negara untuk bincangkan. Jadi kita kena mempromosikan ini di kalangan pekerja dan orang-orang muda. Dari segi majikan mereka sedang bersedia. Sebab itu Encik Ehsan, ESG itu Environment, Social dan Governance ada satu konsep mulai telah diperkenalkan oleh syarikat-syarikat terutama sekali bank sudah mula. Kita nampak Maybank, M-Bank, Public Bank, semua tu mereka sudah pun memperkenalkan konsep ESG berkaitan dengan green job. Tapi kajian dapati banyak pekerja tidak faham konsep tu. Even satu kerja mereka tidak tahu konsep tu dengan jelas. Jadi saya rasa tiba masa kita untuk melihat perkara ini secara yang lebih luas lah. Lepas tu kami telah mendahului kajian ini kerana kajian ini ditaja oleh Jabatan Haluan Kesihatan Kerja peringkat Malaysia. Dan kita mungkin selepas kajian awal ini mungkin dapat satu fenomena di manakah kesedaran kita dalam green job ni. So green job ni penting sekarang ni sebab dia memberi satu aspek yang utama kepada aspek kesihatan. So itu yang saya nak bincangkan di sinilah nanti saya. Doktor, saya rasa nanti saya kena set satu time yang lebih panjang bersama dengan doktor sebab kita tak cukup masa waktu ini. Sebab bila kita cakap pasal green job, macam doktor nyatakan tadi, ada soalan-soalan yang mungkin saya nak tanyakan kepada doktor, bagaimana untuk selaraskan adakah apa yang kita bawa dalam sektor pendidikan itu menepati dalam sektor kerjaya di masa hadapan dan sebagainya. Seperti yang doktor nyatakan berkaitan dengan polisi-polisi, bila satu kementerian sahaja merombak polisinya, ia tidak menjamin apa-apa. Ia perlu dilihat secara inklusif melibatkan kementerian-kementerian lain. Tetapi mungkin nanti di waktu lain. Terima kasih Profesor Dr. Balakrishnan atas diskusi itu tadi. Panjang lagi sebenarnya isu yang kita nak bawakan ini, yang kita nak lihat kepada apa yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan hari ini. Profesor Dr. Balakrishnan, Profesor Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan UMK. Itu saja waktu yang kita ada. Sekian dulu Pantau Kerajaan Baharu. Saya Ihsan Haya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.